Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi cikgu ucapkan tahniahlah kepada pelajar yang mengikuti PDPR ya pada minggu ini dan minggu-minggu sebelumnya. Jadi niat kita kena betul ya. Niat kita untuk mencari ilmu, untuk belajar lah. Kita kena usaha sedaya yang boleh untuk kita menuntut ilmu dalam keadaan sekarang ni. Okey. Jadi saya harap, cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat untuk meneruskan kehidupan kita, untuk meneruskan kita terus belajar pada hari ini. Jadi pada minggu lepas kalau masih ingat kita belajar tentang deria rasa dan deria bau kan. Okey, tentang lidah dan hidung. Jadi untuk minggu ni kita teruskan lagi dengan deria sentuhan dan had deria. Jadi awak boleh buka buku teks, surat berkaitan ya dengan deria sentuhan. Bila kita belajar tentang deria sentuhan, organ yang terlibat ialah kulit. Okey, kita tengok. Ini adalah struktur kulit manusia. Kulit manusia ni daripada hujung rambut hingga hujung kaki ada kulit. Organ yang paling besar sekali dalam badan manusia ialah kulit. Okey. Jadi seperti mana kita sedia, kulit ni organ dia. Okey, kulit ni boleh mengesan. Okey, 5 jenis rangsangan. 5 jenis rangsangan. Rangsangan yang boleh dikesan oleh kulit. Nanti kita akan tengok. Okey. Jadi rangsangan ini dikesan oleh reseptor ya. Kulit kita ada 5 jenis reseptor yang boleh mengesan kulit. Reseptor ni ibaratnya macam kalau radio lah, macam dia punya antena lah. Alat untuk mengesan isyarat kan. Kulit kita ni reseptor kulit kita ni mengesan rangsangan. Okey. Jadi kulit kita ni kalau kita tengok dia menutup tubuh kita ya. Tutup tubuh kita ni. Jadi kulit ni kuman tak boleh masuk. Kulit kita ni kuman tak boleh masuk. Satu sistem pertahanan badan. Tapi kalau kulit kita ni luka terdedah, kuman boleh masuk ke dalam badan. Okey. Jadi warna kulit kita tengok di Asia ni secara umumnya berwarna sawo matang. Ini dipengaruhi oleh jumlah melanin ya, penghasilan melanin dalam kulit. Okey. Jadi yang pertama sekali kita tengok struktur kulit. Kulit manusia ni terdiri daripada 3 lapis. Epidermis, kita nampak luas sekali ni. Epidermis ni warna koko ni, luas sekali kulit kita ni lah. Epidermis dia panggil. Okey. Lepas tu lapisan dermis, lapisan yang hidup di dalam tu, dan lapisan lemak. Okey, ada 3 lapis kulit manusia. Pertama sekali lemak. Lapisan lemak ni, ada orang lapisan lemak dia nipis, ada orang lapisan lemak dia tebal. Jadi lapisan lemak ni bergantung kepada setiap orang lah. Setiap orang ni lapisan lemak dia lain. Okey. Jadi kita tengok, okey, ada 5 reseptor tadi. Yang pertama, reseptor sakit. Reseptor sakit ni berada pada lapisan epidermis, lapisan luar sekali ni. Ni. Reseptor sakit ni macam akar ni dia. Reseptor sakit. Nampak ni? Dia punya saraf ni bersambung, warna kuning ni dia bersambung ke saraf. Saraf ni sambung ni. Reseptor sakit ni bersambung. Saraf ni sambung ke mana? Di mana ni? Pergi ke otak lah. Contoh kalau kita cubit kutil dia, kita kutil tangan kita ni serah sakit. Maksudnya reseptor sakit ni berfungsi mengesan rasa sakit. Jadi dia hantar isyarat impas saraf ni ke otak, serah sakit. Okey. Sakit ke kena api ke panas. Dia jadi sakit juga. Okey. Yang kedua, reseptor haba mengesan panas tadi. Okey. Mula-mula panas. Lepas tu bila kulit ni dah rosak, dia jadi sakit juga. Okey. Reseptor sejuk mengesan rasa sejuk.
reseptor sentuhan, mengesan sentuhan, dan reseptor tekanan, mengesan tekanan pada kulit. Jadi kita tengok di lapisan epidermis ada reseptor sakit, satu reseptor. Manakala di lapisan dermis, terdapat 4 lagi reseptor. Reseptor tekanan duduk bawah sekali. Maksudnya kulit kita ni kena tekan sampai bawah sekali ni, sampai di lapisan bawah sekali ni baru benda ni berfungsi, mengesan tekanan. Lepas tu kita ada reseptor haba, reseptor sejuk, reseptor sentuhan. Haba, sejuk, sentuhan ni duduk di lapisan epidermis, di bawah lapisan epidermis ni, dermis atas ni. Jadi kelima-lima reseptor ni berfungsi mengesan pelbagai jenis reseptor tadi. Reseptor sakit ni paling penting. Seluruh tubuh daripada hujung kaki pada hujung rambut ni, hujung kepala ni ada reseptor sakit. Contohnya kena api. Bila satu orang kena api, mula-mula reseptor haba kesel rasa panas dia, rasa haba tadi panas. Lepas tu reseptor sakit berfungsi juga. Tapi kalau kena api tu banyak dah, reseptor sakit tu rosak juga, dia tak serah sakit lah. Tak serah lah. Sebab apa? Reseptor tadi telah pun rosak api. Maksudnya teruk sangat lah kerosakan yang berlaku tu ya. Ini 5 struktur kulit manusia. Jadi soalan saya nak tanya lidah. Lidah kita ni, semua orang ada lidah. Lidah ni boleh serap panas, sejuk, sakit tak? Jawapannya boleh deh. Sebenarnya lidah ni juga, lidah kita ni terdapat sama dengan dia 2 dalam 1. Dia anggota, minggu lepas kita belajar dari rasa dia ada tunah rasa apa. Dan pada masa yang sama dia juga mempunyai reseptor sama macam kulit. Macam kulit jugalah. Kalau gigit serah sakit, serah minum air panas, serah panas, minum air sejuk, serah sejuk. Kalau kita serah sentuhan, serah tekanan dia. Lidah kita ni 2 dalam 1. Dia boleh kita sebut sebagai anggota sentuhan dan satu lagi sebagai anggota untuk merasa, dari rasa. Kita tengok macam mana kulit kita boleh mengesan sentuhan. Apabila reseptor kulit dirangsang dengan rangsangan tadilah panas, sejuk, sentuh, sakit, tekanan tadi, impas saraf dihasilkan dan isyarat dihantar ke otak. Barulah kita boleh mengesan rasa sakit, pelbagai rangsangan tadi. Jadi kulit kita ni tu hebat, dia peka kepada rangsangan, tetapi kulit kita ni kepekaan kepada rangsangan ni dia berbeza, dia tak sama. Contoh kita tengok gambar orang cocok. Biasanya doktor cocok 2 tempat yang biasa doktor cocok, bahagian bahu ataupun bahagian punggung ni. Kenapa doktor cocok di bahagian bahu? Ataupun di bahagian punggung. Sebabnya ialah untuk mengurangkan rasa sakit. Rupa-rupanya tu hebat, kulit kita ni berbeza dia punya kepekaan. Contohnya bahagian siku ni. Siku ni dengan tangan kita ni. Tangan kita ni kalau kita kutih, sakit tak serah? Serah sakit ni sini dia. Kepekaannya sangat tinggi. Tinggi lah. Cuba ambil kawasan siku ni. Kawasan siku. Siku awak ni. Cuba kita kutih. Kutih kuat. Tak serah pun ni. Kurang rasa sakit. Maksudnya kulit bahagian siku ni kepekaannya adalah kurang. Tapi kalau jatuh luka sakit juga sini. Tapi kalau kita kutih, kita cubit ni kurang sakit. Maksudnya antara bahagian tangan dengan bahagian siku ni, siku ni kepekaannya rendah. Siku, kawasan lutut, kawasan buku lali, tapak kaki, itu antara kawasan yang korang buka. Cuba tengok ni soalan saya tanya ni. Bahagian yang paling sensitif pada badan, maksudnya kepekaannya tinggi. Pertama bahagian muka. Ni bahagian sensitif ni. Bibir, bahagian telinga,
bahagian hadapan, semua bahagian hadapan badan. Okay. Kepekaannya tinggi. Okay. Lepas tu, bahagian yang kurang peka, kurang sensitif. Cuba awak senaraikan. Yang pertama, siku, lutut, lepas tu bahagian buku lali, tapak kaki, lepas tu bahagian belakang badan. Belakang badan kita ni, bahagian punggung, bahagian belakang ni kita duduk atas kursi ni kuasa boleh. Maksudnya kepekaannya rendah. Lepas tu kita boleh tidur. Tidur pun kita tidur bahagian belakang ni. Okey. Ini contoh tulisan Braille. Tulisan Braille ni digunakan oleh orang yang tidak dapat melihat oleh buta ni. Guna untuk membaca. Okey. Okey, kita tengok faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit ada dua sahaja. Yang pertama iaitu bilangan reseptor. Yang kedua, ketebalan epidermis kulit. Okey. Ada berapa faktor tadi? Dua. Bilangan reseptor, satu lagi ketebalan epidermis. Okey, contohnya tapak tangan kita ni sangat sensitif. Kita boleh kesan kan. Sangat sensitif ni tapak tangan kita ni berjari. Okey. Jadi bila kita kaitkan dengan faktornya ni dua faktor tadi. Yang pertama, bilangan reseptor yang ada di jari kita, di tangan kita ni tersangat banyak ni bilangan reseptor ni. Okey. Bilangan reseptor ni tersangat banyak. Okey. Dan ketebalan epidermis kulit mungkin di bahagian-bahagian yang sensitif ni ketebalannya nipis. Epidermisnya nipis. Bila nipis, senanglah untuk dia mengesan rangsangan tadi. Contoh kulit muka kita nipis dia. Nipis ya. Bilangan reseptor banyak, lepas tu nipis pula. Cuba tengok tapak kaki. Tapak kaki tu tebal dia. Kulit dia kerah, tebal. Itu menunjukkan ketebalan epidermisnya yang tebal. Jadi kepekaannya akan jadi kurang sensitif ya. Jadi kita tengok ada video di sini. Deria rasa video macam mana kulit kita bersih. Kita ada 3 lapisan. Okey, seterusnya kita tengok hak deria pendengaran. Okey, hak deria ataupun masalah organ deria pendengaran ya. Okey. Jadi bagaimanakah hak deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. Okey, cuba awak tengok gambar ni. Garisan ni lurus ke bengkok? Nampak macam bengkok dia. Ni. Garisan ni nampak macam bengkok. Sebenarnya garisan ni lebih kutip dah ni.
Sebenarnya garisan ni adalah garisan yang lurus. Ambil pembaris, try letak. Lurus ke bengkok? Jawapannya lurus. Okey, ini kita panggil sebagai ilusi optik. Fenomena ni ilusi optik. Jadi hak deria penglihatan ialah apa? Okey, kita tidak dapat melihat benda yang terlalu kecil ataupun terlalu jauh. Okey, ataupun ilusi optik ataupun titik buta. Ada 4 jenis hak deria pendengaran, hak deria penglihatan. Tidak dapat melihat benda yang terlalu kecil, terlalu jauh, ilusi optik dan bintik buta ya. Okey. Kita tengok. Ini ilusi optik. Apa itu ilusi optik? Apabila apa yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Ini berlaku kerana apa? Otak kita tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang kita lihat. Contoh antara dua garisan ni, nampak PQ lebih panjang, sebenarnya sama panjang. Ni bulatan kat tengah ni X dengan Y. Nampak X lebih besar, sebenarnya sama besar. Ini sebab maklumat yang masuk ke dalam mata kita tu, otak kita tidak dapat tafsir dengan betul ya. Disebabkan keadaan benda tersebut. Okey. Ini kita sebut ilusi optik. Okey, seterusnya bintik buta. Okey, bintik buta ni pun aktiviti yang awak boleh buat juga seronok ya. Dalam mata kita, kalau awak masih ingat, kita belajar ada satu kawasan yang kita panggil bintik buta. Bintik buta ialah kawasan di mana mata kita tidak dapat mengesan cahaya jika cahaya jatuh ke atas bintik buta tu. Okey. Dalam buku teks ni ada gambar kucing dan gambar burung ni. Aktiviti dia sebenarnya. Contoh, mata kanan, saya tutup mata kanan. Mata kiri ni saya tengok burung. Fokus ke burung. Bila kita fokus ke burung, secara tidak langsung kita akan perasan ada kucing situ kan. Lepas tu kita gerakkan kita punya ni. Kita punya buku ke gerakkan kepala kita mendekati burung. Fokus ke burung ya. Sampai di satu ketika kucing tu tiba-tiba dia hilang. Sama juga kalau kita tutup mata kiri, tengok kucing, fokus kepada kucing, lepas tu kita gerakkan buku tadi. Sampai satu ketika burung tadi akan hilang. Cuba buat deh. Tutup mata kanan, mata kiri tengok belah ni. Sebelah kanan, objek belah kanan, fokus. Ini aktiviti menunjukkan mata kita ni ada bintik buta ya. Seterusnya alat bantu penglihatan. Untuk melihat objek yang kecil kita guna mikroskop. Untuk melihat objek yang jauh guna teleskop. Untuk melihat bayi dalam perut tak nampak ni, kena guna macam-macam alat lah. Mesin ultrabunyi, ultrasound ya. Untuk tengok tulang, X-ray, binocular, mikroskop cahaya, macam-macam lah ni ada. Peralatan yang membantu kita melihat. Seterusnya kita nak bincang sikit lagi. Agak panjang juga tajuk ni. Tajuk kecacatan penglihatan. Masalah penglihatan yang paling sering berlaku ialah rabun. Dua jenis rabun. Rabun jauh, rabun dekat. Kita tengok. Rabun jauh. Rabun jauh berlaku. Sebabnya berlaku apa? Sepatutnya cahaya, bagi yang normal cahaya ni. Cahaya saya ni nampak tak warna merah ni. Cahaya ni sepatutnya jatuh sini. Jatuh betul-betul di atas retina. Dia betul-betul bersilang di atas retina ya. Gitu. Betul-betul atas retina. Tapi dia sebabnya dia jatuh di hadapan retina. Jadi menyebabkan berlakunya rabun jauh. Jadi sebabnya kenapa berlaku cahaya ni difokuskan di hadapan retina? Dua sebab. Yang pertama, kanta terlalu tebal. Kanta mata terlalu tebal. Sebab yang kedua, berbola mata terlalu panjang. Menyebabkan cahaya ni jatuh di hadapan retina. Jadi, cara untuk mengatasinya kena pakai cermin mata lah orang rabun ni. Kanta cekung. Kanta cekung, bila kita pakai kanta cekung tadi akan ejah balik cahaya tadi dipanjang sikit.
supaya betul-betul jatuh di atas retina, barulah nampak dengan jelas. Kalau tidak, ia jadi rabung. Rabung ni jadi macam pecah-pecah gitu. Okey. Yang kedua, rabung dekat. Rabung jauh tadi dia tidak boleh melihat objek yang jauh. Nak tengok benda jauh, dia jadi rabung. Benda dekat baca boleh, tapi tengok benda jauh tak boleh bawa kereta lah gitu lah. Rabung jauh lah. Okey, rabung dekat masalahnya ke apa? Dia tidak dapat melihat objek yang dekat dengan jelas. Nak baca buku tak nampak. Tengok benda paper hitam nampak, buku tak nampak. Ni rabung dekat. Jadi, sebab apa? Sebab cahaya difokuskan di belakang retina ni. Ni jatuh belakang ni. Ni jatuh depan, jatuh belakang. Okey. Kenapa jatuh belakang retina? Dua sebab juga. Yang pertama, kanta mata terlalu nipis, dan yang kedua, bola mata terlalu pendek. Okey, memang semula jadi dia lahir, kanta mata dia ni orang lain. Kanta mata ni tu saya buat dengan saiz ni dia kena fit, dia kena ngam ya. Supaya apa? Ni supaya cahaya difokuskan betul-betul di atas bintik kuning kat retina ni. Kalau salah sikit lah dia jadi rabun dulu. Okey. Jadi dua sebab kita tengok dah. Cara membetulkannya kita guna kanta cembung. Okey, dengan kanta cembung ni cahaya akan difokuskan ke atas retina, dia adjust balik lah. Lepas tu spek mata ni dia ada power ni. Kalau kita dengar pakai spek sains-sains kita, adik-beradik kita ke keluarga kita dia ada power 100, 200, 400. Mata kiri, mata kanan power tak sama. Jadi pergi hospital, doktor ataupun ahli optometris akan check lah. Dia punya kuasa kanta ni, kanta apa nak pakai. Ada orang pakai kanta dui kanta ni. Rabun jauh pun rabun, dekat pun rabun juga. Okey. Okey, jadi selain daripada dua jenis rabun tadi yang selalu berlaku, ada juga setengah orang mengalami penyakit astigmatisme. Okey, apa dia ni? Cuba tengok gambar garisan ni. Okey, kita nampak semua straight dia, sama dengan jelas. Tapi kalau ada yang adakah anda dapat melihat semua garisan dengan jelas jika tidak anda mengalami astigmatisme? Ni nampak straight, nampak jelas, ni nampak tak jelas, ni nampak nampak renyok ke sikit. Ini penyakit ya, astigmatisme. Dia tidak serupa belakang. Okey. Jadi astigmatisme ni boleh dibetulkan dengan menggunakan kanta silinder lah. Kanta silinder macam ni. Okey. Okey, hak dari pendengaran. Telinga kita pun ada hak juga. Tidak boleh telinga kita ni Tuhan buat hanya boleh mendengar bunyi berfrekuensi. Bila sebut frekuensi ni gelombang, yang bunyi adalah sejenis gelombang 20 Hz hingga 20,000 Hz. Okey, telinga kita tidak dapat mengesan bunyi yang berfrekuensi di luar daripada julak frekuensi ini. Bunyi yang dia punya frekuensi rendah ni sama ada nyaring, yang kita sebut nyaring, terlampau nyaring, pitch, nyaring, terlampau nyaring pun tak boleh dengar. Lebih pada 20,000 Hz ni, ataupun nadanya terlampau rendah ni, tak boleh dengar juga. Okey. Jadi apabila seorang meningkat tua, julak frekuensi pendengarannya menjadi semakin kecil kerana gegendan telinganya menjadi semakin kurang kenyal. Okey, bila orang tua kuat dengar. Jadi kalau lama kau tua kan, jadi kuat dengar lah. Mata pun jadi tak pakai spek, jadi pakai spek dia. Jadi untuk mengatasi masalah ni, kita kena guna alat bantuan pendengaran ya. Jadi ni alat bantu pendengaran. Okey, kerosakan pada telinga luar, telinga dalam lazimnya mudah dibetulkan. Okey, misalnya pembersihan benda asing yang tersumbat di dalam salur telinga, gegendan telinga yang pecah dan rosak boleh dibetulkan dengan ubat ataupun pembedahan. Tetapi kerosakan telinga dalam lebih sukar untuk dibetulkan. Koklia yang rosak boleh dapat dibetulkan dengan menggunakan implan koklia. Koklia ni telinga dalam dalam kepala dia. Kalau rosaknya kena operate, doktor operate, kena implan koklia ya.
pembedahan koklia. Okey, saraf auditory yang rosak masih tidak dapat dibetulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Okey. Jadi ini kita tengok contoh alat bantu pendengaran ya. Okey, selain daripada itu kita guna mikrofon. Kalau nak capture orang ramai dalam dewan, guna mikrofon, guna stetoskop. Stetoskop nak dengar jantung, bunyi jantung untuk dengar kan. Okey. Jadi last sekali untuk tajuk ni kita kena bersyukurlah dengan anugerah panca indera kita ni. Saya rasa semua kelas kita ni berada dalam keadaan sihat boleh melihat, boleh mendengar, deria rasa, deria hidup, deria sentuhan semua berfungsi dengan baik. Jadi penting, semua deria-deria ni penting. Yang paling penting sekali untuk menjaga kita daripada bahaya, daripada sebarang bahaya. Jadi ini contoh gaya hidup tidak sihat. Hari-hari duduk tengok telefon, duduk fokus ke telefon, mata jadi rosak. Banyaknya kita baca kes-kes ya, kanak-kanak yang mata jadi juling. Kerosakan yang berlaku disebabkan tengok telefon setiap hari. Jadi saya harap semua fahamlah tajuk kita hari ini, dan sila buat nota ya, nota dalam bentuk peta minda lah dengan tajuk kita hari ini. Dan saya akan bagi sedikit link latihan lepas ni untuk awak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.